Okey, kita melihat example 7, a single acting, single cylinder positive displacement pump driven at 0.4 revolution per second has a bore of 200 millimeters and a stroke of 500 millimeters. The suction and discharge pipe are both 100 millimeter in diameter. The suction leaf is 0.4 meter and the suction pipe is 3 meter long. The water is discharged at a point 20 meter above the pump level by means of a pipe 200 meter long fitted with a large air chamber 20 meters from the pump. Calculate the absolute pump cylinder pressure at the start, end and mid-stroke times for both suction and discharge, assuming no slip at the pump and a friction factor of 0.08 for both parts. Take atmospheric pressure as 10.3 meters. Okey, di dalam soalan ini diringkaskan seperti gambar rajah ini. Kita mempunyai mempunyai piston pump di sini. So kita masukkan, kita digunakan untuk mengangkat air setinggi 20 meter. Okey, yang ini awak kena faham ini adalah ketinggian daripada segi vertikal. Kemungkinan pipe yang digunakan adalah 200 meters long. Okey, so yang ni kita kena faham. Okey, di sini saya rasa dalam soalan ini 200 meter ni membawa maksud daripada center line di sini sehinggalah akhir. So jadi kalau air chamber berada pada 20 meter di sini, membawa maksud daripada air chamber akan ada sepanjang 180 meter lagi pipe yang kita kata kita kena ubah pengiraannya. Kerana apa? Kerana sekiranya aliran air setelah air chamber mereka, air akan mengalir secara steady. So maksudnya kita kena menggunakan rumus flow in pipe seperti yang kita belajar dalam fluid mekanik 1. So yang ini kita lihat keadaan seperti ini. So jadi kita mula mengira. So kita mengira untuk suction stroke. So saya boleh laju sikit di sini kerana pelajar pun mungkin dah boleh nampak. So dalam suction stroke kita tambah semua sekali. Kita tolak semua sekali. Kita ada atmospheric pressure, kita tolak dengan suction head, kita tolak dengan acceleration head dan kita tolak dengan friction head. Dan kita kena mengira untuk 3 keadaan. Untuk starting point, untuk end point dan untuk mid stroke. So jadi kita boleh mengira dengan agak laju. Dengan pada starting point kita anggap theta adalah kosong. Oleh itu friction sama dengan kosong. So acceleration kita boleh dapat sekitar 1.932. Okay, so and then kita kata kita boleh masukkan nilai H di sini sama dengan 7.968 meter. Okay, so okay. Yang ini mungkin pelajar terkeliru kerana kita diberi ialah 0.4 revolution per second. Tetapi di dalam rumus ini kita ada nilai omega. Okay, jadi kat sini sebenarnya kita kata sama juga R omega sama dengan pi dn over 60. So and then kita kata kat sini kita kata kita ubah nilai diameter tu. Kita ubah nilai diameter tu adalah 2 pi bukan 2 pi, sorry. Pi dn. R omega sama dengan pi dn over 60. Okay. So and then kita kata kita kena faham dalam soalan kita ada revolution per second. So revolution per second ni adalah RPS. Okay, maksudnya revolution per second, bukan RPM. Jadi kita kata boleh aja kita nak ubah di sini. Kita kata kalau kita nak masih lagi dengan RPM di sini, maksudnya nilai ini kita darab 60. So jadi kalau kita tak nak darab 60, kita buat aja pi. Diameter tu adalah 2R. So and then N di sini adalah 0.4. Okey. Kerana kita buang nilai 60 ini kerana nilai unit pada N ini
telah diberi di dalam radian per second. So jadi kalau kat sini ada R omega, so kat sini kita kata kita boleh potong nilai R. So kita potong nilai R. So jadi kita kata omega di sini sama juga dengan 0.4 darab 2 darab pi. So kuasa 2 ni kita kuasa 2 kan untuk kedua-dua bahagian. Okey, boleh dapat So saya harap itu pelajar alert berkenaan dengan pengiraan tersebut. Saya sebenarnya tidak prefer pelajar just hafal darab 2 pi dan sebagainya, kerana rumus ini sepatutnya U sama dengan R omega sama dengan pi dn over 60 adalah common equation apabila kita belajar tajuk pump and turbine. Maknanya kita telah belajar rumus ini pada fluid 1 dan juga fluid 2. Dalam fluid 1 pun kita ada pump, dan fluid 2 kita ada ekstensif lagi berkenaan dengan pump, tetapi kita fokus kepada centrifugal pump. So pada option subjek ni kita fokus kepada reciprocating pump. Okey. Okey, yang ini yang semua boleh skip aja. Maknanya tak perlu, saya harap pelajar boleh faham perkara tersebut. So kalau kita kira acceleration head, kita dapat 1.932 meter. So apabila kita masukkan semua sekali di dalam equation, kita boleh dapat bahawa absolute head at a piston pada starting point adalah 7.968 meter. Okey, pada end suction, saya harap pelajar boleh buat sendiri. Kita selalunya dia akan berubah di sini. Kita akan dapat nilai negatif. So di sini saya harap pelajar dapat alert. Negatif jumpa negatif akan menjadi positif. Oleh itu, kita kiralah dengan betul. Dia menjadi positif dan kita mendapat, kita kata, absolute head adalah 11.832 meter. Dan pada mid suction, acceleration head sama dengan kosong, tetapi nilai friction wujud. Oleh itu, kita boleh mengira nilai friction sebagai 0.077 dan akhirnya kita boleh mengira absolute head pada mid suction adalah sama dengan 9.823 meter. So ini yang berlaku di dalam mid suction. Di dalam suction line. Maknanya di dalam tiga keadaan, at the beginning, at the middle and at the end of the suction cycle. So kemudian kita melihat absolute head yang berlaku pada discharge stroke. Okay. Yang ini kita kata dalam keadaan ini sebenarnya kita tambah lagi satu keadaan. Kerana di dalam soalan 7 ini kita ada air vessel. Jadi rumus dia ialah seperti yang saya pernah terangkan sebelum ini, di dalam discharge ni kita kena campur semua sekali. Kerana sistem perlu tahu apa halangan yang ada di sepanjang discharge tu supaya pressure yang dibentuk pada piston boleh overcome semua sekali halangan tersebut. Jadi kita kata kita kena tahu nilai atmospheric pressure, kita campurkan dengan delivery head, campurkan dengan acceleration head, campurkan dengan friction head dan kita campurkan dengan steady friction head. Kenapa dalam equation ini kita masukkan steady friction head? Kerana kalau kita melihat gambar rajah di sini, kita dapati bahawa keadaan yang berlaku sebelum air chamber, dia adalah fluctuate. Oleh itu kita menggunakan rumus reciprocating pump. Tetapi keadaan yang berlaku selepas air chamber, had lajunya adalah steady. Oleh itu kita kena menggunakan idea steady friction. Dan steady friction ni kita pernah kira pada soalan tutorial 6. Kita akan menggunakan idea losses in pipe, major loss yang kita belajar dalam fluid 1. Okay. Jadi untuk keadaan ini saya tambah lagi satu keadaan iaitu steady friction. Okay, so pada start stroke, kita tahu bahawa pada start stroke U adalah kosong, friction loss appear to be zero. However, the action of the air chamber is to maintain a steady discharge from the system. Thus, discharge can be calculated as below. So yang ini kita kata, pertama kita boleh mengira kadar alir yang berlaku di dalam piston. So jadi kita kata kita boleh mengira kadar alir dengan menggunakan rumus ini. Cuma yang ini saya selesaikan banyak-banyak sahaja. Okey, kalau kat sini yang paling mudah sekali pelajar boleh mencuba ialah
diberi di sini adalah 0.4 revolution per second. So jadi ini kat sini mungkin pelajar tu yang paling mudah saja pelajar anggaplah 0.4 RPS. So macam mana nak jadikan dia RPM? So kita darablah 60. So jadi 0.4 darab 60. So dia akan menjadi RPM. So setelah kita mendapat RPM di sini, sebenarnya pelajar masukkan sahaja dalam nilai N di sini untuk mendapatkan nilai. So yang ini saya saja untuk tunjuk beberapa kita kata play around dengan equation dan sebagainya. So kita boleh kalau nak menggunakan dalam RPS tu kita boleh gunakan nilai ini. So Q sama dengan AR omega over pi. So kita boleh dapat nilai kadar alih. So yang ini kita kata U sama dengan R omega. So R omega ni kita kata sama juga dengan N over 60. Tetapi N di sini adalah per 60. Sedangkan kita dalam soalan adalah per second. So jadi kalau per second kita buang 60 ni. Okay, so jadi kita akan jadi pi ni D akan menjadi 2R. So jadi pi 2R NS di mana NS adalah revolution per second dan tetapi N adalah revolution per minute. Okay, yang ini kita kata beberapa equation play around dengan keadaan soalan ini. So saya harap pelajar dapat pelajar dapat self study perkara ini kerana dia adalah kita kata kita play around dengan equation aja, tak jadi masalah. Okay. Okay, so sekarang ni kita rumus untuk major loss sama juga dengan HF F L over D V square over 2G. Okay, jadi kita kata rumus ini pelajar telah tahu ataupun pernah lihat, pernah menyelesaikan masalah ini di dalam fluid mekanik 1. Okey, so kemudian kita akan menghadapi masalah untuk mengira apakah had laju yang melalui di dalam pipe delivery. Okey, so di dalam tetapi kita kata kita kena ingat bahawa kadar alih adalah constant. Oleh itu kita boleh comparekan kadar alih pada piston dengan kadar alih pada delivery pipe. So jadi maksudnya A untuk piston, V untuk piston sama juga dengan A untuk delivery dan velocity untuk delivery. Oleh itu kita kata kita boleh play around, kita ingin mencari apakah velocity untuk delivery. Okay, dalam ni saya tulis V pipe lah. So V pipe sama dengan VD ni so sama dengan AP dibahagikan dengan AD didarabkan dengan V piston. Okay, so jadi kat sini kita nampak kat sini adalah A untuk piston didarabkan dengan A untuk pipe dan kita darabkan dengan had laju untuk piston. Cuma had laju untuk piston ini adalah dalam bentuk R omega. Kenapa? Okay, V di sini mestilah di dalam unit meter per second. Kan saya kata sebelum ni ada rumus U sama dengan R omega. So jadi U di sini di dalam meter per second. R ini adalah radian, adalah jejari. Okey, radius Dan omega di sini adalah radian per second ataupun revolution per second. Okey, jadi kita kata di dalam keadaan ini kita masukkan sahaja 0.4. Maknanya nilai revolution per second yang ada yang telah diberi di dalam soalan. Okey, yang ini juga sebenarnya adalah kita kata equation tonggang terbalik dan sebagainya. Cuma saya harap pelajar dapat alert. Idea dia mudah sahaja. Kita comparekan dengan flow rate yang berlaku pada piston, kita anggap sama dengan kadar alih dengan flow rate yang ada di dalam delivery pipe. Okey. So kemudian kita kata apa yang berlaku di sini ialah saya cuma masukkan, kita telah dapat V pipe ini sama dengan rumus ini, so kita masukkan di dalam V pipe di sini. So jadi kita kata dia jadilah equation yang ini kuasa 2. So maksudnya kalau pelajar boleh buat step by step, it's okay, tak jadi masalah. Maksudnya tidak perlu untuk derive equation seperti ini untuk menyelesaikan. Janji pelajar faham untuk mengira berapakah nilai had laju pada delivery pipe. Okey, cuma satu sahaja yang pelajar kena faham. Di dalam equation ini, di dalam equation ini kita ada nilai L. Okey,
Nilai L di sini kita kata kita tidak boleh mengambil keseluruhan jarak kerana kita tidak boleh mengambil keseluruhan jarak kerana kalau kita lihat gambar rajah ini, air chamber berada di sini. Oleh itu, jarak yang kita gunakan untuk mengira steady friction mestilah jarak daripada air chamber sehinggalah kepada outlet. Oleh itu, jarak di sini mestilah kita tolakkan dengan jarak sebelum air chamber diletakkan. Jadi kat sini untuk menulis sebagai satu rumus, saya menulis seperti ini. So jadi F L minus L over D 1 per G darabkan dengan A R omega square over A pi pi. So yang ini sebenarnya asalnya adalah rumus daripada sini. So 1 per G ni kita keluarkan daripada V square over 2G ni jadi 1 per G. Okay, so maknanya dia adalah satu rumus yang sama. Cuma pelajar kena berhati-hati dengan rumus L minus L kerana kita perlu tolak dengan jarak di mana air mengalir tanpa bantuan air vessel. Okey, kita mulakan pengiraan. Kita kata pada start stroke di sini sama juga theta sama dengan 0. Oleh itu atmospheric pressure sama dengan 10.3, delivery head sama dengan 20. Kemudian kita boleh mengira acceleration. So acceleration adalah seperti ini. Kita boleh dapat 12.8. Dan kita boleh mengira friction at delivery. So oleh kerana theta sama dengan 0, oleh itu ia sama dengan 0. Dan oleh kerana kita ada air chamber, kita perlu mengira apakah steady friction. So kita masukkan di dalam rumus ini semua nilai. Okey, so kita boleh dapat 0.47. Oleh itu kita kata absolute head pada beginning adalah 43.65 meter. Okey, seterusnya pada at the end of discharge stroke, maksudnya theta sama dengan pi ataupun sama dengan 180 darjah. So kita boleh kira semua sekali. Saya harap pelajar boleh mencuba. Kita boleh mendapat nilai acceleration dalam bentuk negatif. So kita boleh dapat friction sama dengan 0, tetapi steady friction adalah nilai yang sama, 0.47. So kita sama di sini. So nilai steady friction kita boleh just masukkan sahaja kerana ia steady. So for sure nilai frictionnya akan sentiasa sama. So kita dapat nilai absolute head pada end of discharge adalah 17.89 meter. Kemudian kita boleh mengira cylinder head ataupun absolute head pada piston at mid discharge stroke ataupun theta sama dengan 90 darjah sama dengan pi per 2. So jadi kita masukkan nilai, kita boleh dapat friction adalah 0.52 dan kita masukkan semua sekali nilai berdasarkan rumus ini, kita boleh dapat, kita kata absolute head adalah 31.29 meter.